Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sekali lagi Madrasah Riba Al-Mustafa menganjur ke program podcast bersama murabi kita Syekhul Riba Al-Mustafa Al-Fadhil Ustaz Muhazzab Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan kelahiran teragung Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempena menyambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah insan yang paling mulia, paling hebat dan ciptaan Allah Ta'ala yang terindah. Tapi dalam episod kehidupan Rasulullah, pelbagai ujian dan perkara yang Rasulullah alami. Maka kita insya-Allah pada malam ini kita minta guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhazzab cerita beberapa perkara berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita terus kepada tajuk kita. Yang pertama, Ustaz, ada orang tanya kata sejauh manakah kepentingan mendengar kisah-kisah Nabi SAW? Bukankah kita perlu beriman dan beramal dengan sunnah baginda saja? Apa perlu siapa tak kena dengar cerita pula apa gitu ni? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Amma ba'du. Merujuk kepada soalan yang dituju, iaitu apakah kepentingan mendengar sirah-sirah cerita-cerita Nabi, sedangkan adakah matlamat seorang Nabi itu kita hanya mengikut sunnah Nabi, beriman dengan ikut sunnah Nabi sahaja. Manakala mendengar sirah ini tidak penting dan tak masuk dalam ajaran mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba faham daripada soalan itu, adakah kita ini mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengikut sunnah Nabi dan beriman dengan Nabi sahaja? Adakah mendengar cerita Nabi itu tidak ada kaitan dengan syariat kita? Maka mudah hamba nak sebutnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut di dalam Al-Quran mengenai kisah-kisah nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran banyak tersebut mengenai cerita Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita tahu cerita Nabi Allah Adam alaihi salam, sedangkan ia berlaku beribu-ribu tahun sebelum daripada wujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi Allah Musa, cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam, cerita Nabi Allah Isa alaihi salam. Satu surah dipanggil surah Yusuf, cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bukan sekadar cerita Nabi, bahkan cerita wali-wali Allah, cerita Ashabul Kahfi, cerita Siti Maryam. Banyak diceritakan di dalam kitab suci kita, yakni Al-Quran. Maka setiap apa yang ada pelajaran di dalam Al-Quran pasti menjadi petunjuk dan pedoman kepada umat. Maka apakah hikmah yang Allah Ta'ala menceritakan cerita? Bukan mengajar syariat, bukan semata-mata beriman, bahkan Al-Quran itu dipenuhi dengan cerita juga. Setengah ulama kata Al-Quran itu ada 1996 ayat. Sekalipun pendapat ini tidak muktamad, 1000 daripadanya berkait dengan kisah-kisah. Berarti agama kita juga mementingkan kisah-kisah.
Bahkan Al-Quran sendiri menyebut sebab kenapa kisah-kisah Nabi secara umumnya. Cerita Nabi Muhammad lagi-lagilah secara khususnya. Kerana ia merupakan Nabi kita dan pengetahuan kita mengenai Nabi kita mestilah lebih berbanding dengan pengetahuan mengenai Nabi lain. Maka Allah Ta'ala sendiri menyebut kelebihan mendengar cerita-cerita, kisah-kisah Nabi dan cerita wali Allah Ta'ala ini. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad, ada Nabi-Nabi yang kami ceritakan kepada kamu kisah dia. Dan ada cerita-cerita lam naksus kami tidak menceritakan mengenai diri dia. Tujuan apa dia? Liyusabbitu bihi fuadak, supaya nak menetapkan hati kamu wahai Muhammad. Maka fuadak ini adalah hati Nabi Muhammad yang sudah teguh dah. Iman dia sudah teguh dah. Tetapi masih lagi Allah Ta'ala memperdengarkan kepada Nabi Muhammad cerita Nabi-Nabi dulu. Yang mana untuk meneguhkan pendirian dan hati Nabi Muhammad. Hati yang begitu kuat, hati yang begitu hebat masih perlu mendengar cerita-cerita Nabi untuk menetapkan hati dia. Apatah lagi kita umat yang begitu lemah mengenai perjuangan, mengenai ujian dalam hidup, mengenai berpegang dengan agama Allah Ta'ala ini, sangat-sangat lagi berhajat kepada cerita-cerita Nabi. Itulah jawapan dia. Kelebihan mendengar kisah-kisah maulid-maulid secara umum, cerita Nabi Muhammad dan secara umumnya cerita Nabi lain adalah untuk menetapkan hati kita nak mengenalkan perjuangan dan kesabaran mereka itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawapan tu. Ya. Jadi nak ayat kata kita dengar kisah Nabi ni bukan sia-sia saja. Ya, betul. Bukan perbuatan sia-sia kerana disebut di dalam Al-Quran. Kalau benda tu sia-sia, nescaya Al-Quran tidak menunjuk benda tu. InsyaAllah. Seterusnya, insyaAllah kita minta Ustaz ceritakan macam mana Ustaz kisah sebelum kelahiran Rasulullah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan Rasulullah menghadapi ujian dakwah ni. Yang mana ada kita dengar ulama-ulama cerita bahawasanya Rasulullah ni antaranya sebelum kelahiran baginda, ayah baginda wafat dulu lagi. Jadi baginda macam gitulah. Nak tahu daripada Ustaz gapo hak Rasulullah hadapi sebelum Rasulullah lahir lagi. Kisah-kisah dia. Kisah. Soalannya mengenai benda-benda yang berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Nabi Muhammad ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad kata, aku, Allah Ta'ala telah memilih bangsa Arab berbanding dengan bangsa lain. Dan di dalam bangsa Arab, Allah Ta'ala memilih Quraisy. Dan di dalam Quraisy, Allah Ta'ala memilih keluarga aku. Dan di dalam keluarga aku, Allah Ta'ala memilih aku. Maka Nabi Muhammad khiyarun min khiyarin. Pilihan daripada pilihan. Maka apabila dia seorang insan pilihan daripada Allah Ta'ala, maka banyaklah pelajaran yang kita boleh ambil daripada Nabi. Sama ada sebelum daripada Nabi Muhammad lahir, selepas daripada Nabi Muhammad lahir, sebelum daripada Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi, selepas daripada Nabi Muhammad melantik jadi Nabi. Maka pelajaran yang Nabi Muhammad terima sebelum daripada Nabi Muhammad lahir lagi, banyak berlaku benda-benda yang ganjil dan pelik berlaku kepada kehidupan Nabi. Semua benda yang berkait dengan Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad lahir sudah berlaku benda yang pelik. Peristiwa ibunda kepada Nabi SAW mengalami peristiwa yang macam-macam. Ayahanda Nabi Abdullah juga menerima macam-macam peristiwa yang pelik. Datuk Nabi Abdul Muttalib juga mengalami peristiwa-peristiwa yang pelik, peristiwa-peristiwa yang ganjil. Dan selepas daripada Nabi Muhammad lahir juga banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang pelik. Maka benda-benda ini dipanggil di dalam agama kita dipanggil irhasat. Irhas adalah benda-benda yang pelik yang berlaku kepada seorang Nabi di dalam kehidupan dia sebelum lagi ia mendakwa dia sebagai Nabi. Sebelum daripada Nabi berusia 40,
sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, maka banyak benda-benda pelik. Antara benda pelik itu dan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada Nabi Muhammad lahir. Peristiwa yang berlaku adalah peristiwa yang disebut di dalam surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah kamu tidak melihat ya Muhammad? Alam tara, adakah kamu tidak khusus kepada Nabi Muhammad? Adakah kamu tidak melihat wahai Muhammad mengenai cerita ashabul fil? Yakni ketika Nabi Muhammad 50 hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan berlaku peristiwa seorang raja daripada Yaman yang bernama Abrahah ingin menghancurkan Kaabah. Pada masa Abdul Muttalib menjadi raja Mekah pada masa tu, maka Allah Ta'ala menyelamatkan Mekah kerana nak melahirkan insan yang terpilih ni. Maka ulama mengkaitkan cerita Ashabul Kahfi mengenai ketibaan kelahiran manusia yang sangat agung di atas muka dunia. Maka dipelihara kota Mekah dan Kaabah kerana Nabi SAW akan lahir pada waktu itu. Maka hancur binasalah tentera bergajah dengan Allah Ta'ala turun ke burung ababil dan hancurlah Abrahah dan selamatlah penduduk-penduduk Mekah. Dan selepas 50 hari daripada peristiwa itu Rasulullah lahir di muka dunia. Selepas pada lahir, maka bermacam-macam peristiwa pelik yang dialami oleh Aminah ketika mengandung Rasulullah. Macam-macam peristiwa yang disebut di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarajim, mengatakan mengenai peristiwa yang pelik yang berlaku kepada Siti Aminah. Setiap bulan dia mengandung, kedatangan suara-suara yang menyatakan dia akan melahirkan seorang yang paling hebat, orang yang paling mulia, Nabi akhir zaman. Berilah nama dia Muhammad. Bulan pertama sehingga ke bulan ke-9. Apabila lahir, bermacam-macam benda yang berlaku. Cahaya keluar daripada rumah Siti Aminah. Bahkan bintai-bintai bulan-bulan menghampiri rumah Sayyidina Aminah. Seolah-olah katanya Sayyidina Aminah kata, bulan tu nak jatuh atas kepala hamba. Kerana terlalu dekatnya pada malam tu. Dan binatang-binatang bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Macam-macam peristiwa yang berlaku kepada Siti Aminah ketika lahir. Dan Rasulullah, sahabiah perempuan, antaranya bonda kepada Abdul Rahman bin Auf, telah meriwayatkan ketika dia menyambut kelahiran Nabi, maka dia melihat satu cahaya keluar. Maka Rasulullah keluar beserta cahaya lagu tu, maka tiba-tiba dengar suara ke barat ke timur. Maka dia terbang dengan Rasulullah melihat suasana barat dan timur. Maka peristiwa yang sangat berganjil pelik berlaku. Istana-istana Raja Parsi runtuh, api-api di Buhairah Sawa, air tasik kering, api Raja Majusi terpada yang 1000 tahun tidak pernah terpada. Dan bermacam-macam lagi peristiwa yang pelik ketika Rasulullah baru lahir, ketika Rasulullah dalam kandungnya, ketika Rasulullah kecil duduk dengan Siti Aminah berlaku benda pelik, ketika bersama Halimatus Sa'diyah berlaku benda pelik. Banyak benda pelik daripada bermula hidup Rasulullah sampailah Rasulullah meninggal, semua benda tu pelik berlaku. Maka sangat salahlah manusia yang menganggap Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa sahaja. Ketika umur 40 lah barulah dia tu nampak hebat apabila dia dilantik menjadi Nabi. Sebelum dilantik menjadi Nabi, dia hanyalah manusia biasa saja. Itu adalah kata-kata yang sangat salah lah. Kerana manusia biasa macam mana sebelum dilahirkan sudah berlaku benda pelik. Ketika dilahirkan, itu disebut di dalam kitab-kitab sirah dan tarajim. Maka kita tak boleh menafikan kehebatan Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad sekalipun dia tu manusia yang ganjil dan istimewa, tetapi dia tetap mendapat tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kecil, supaya dia bersedia untuk menghadapi satu tugas yang sangat penting, iaitu dia akan jadi Nabi. Maka Allah Ta'ala hilangkan pergantungan dia kepada manusia.
Manusia yang pertama hilang dalam hidup dia adalah ayahanda dia ketika 2 bulan dia dalam kandungan. Apabila lahir dia sudah anak yatim. Selepas meninggal, lepas pada tu meninggal ibu dia ketika dia umur 6 tahun. Ketika umur 6 tahun dia duduk dengan datuk dia Abdul Muttalib. Lepas 2 tahun meninggal pula datuk dia. Duduk dengan pak saudara dia. Lepas tu meninggal pula pak saudara dia. Maka Allah Ta'ala memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memelihara kambing. Nak mengajar lagu mana nak memelihara umat ni macam mana. Kerana tabiat kambing itu sama dengan manusia. Kalau orang tidak boleh bersabar, maka tak boleh jadi seorang pemimpin. Kerana nak memimpin umat itu seperti memelihara kambing. Lagu mana makan dia, minum dia, kehidupan, kesihatan dia, kena cara belakang kambing. Maka Nabi Muhammad diberi tarbiyah. Kehidupan yang susah sekalipun dia manusia terpilih, tetapi kehidupan dia susah nak beri kekuatan rohani, nak beri kekuatan jiwa kepada Nabi. Kalau di sudut cerita terlalu banyaklah, boleh rujuk kepada kitab-kitab sirah kerana terlalu banyak cerita-cerita kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dululah jawapannya. Alhamdulillah. Dengan penceritaan dan jawapan yang Ustaz Wi, kamilah rasa terharu mengenang kisah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita semua bersama baginda dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. InsyaAllah kita berehat semata dan kita minta para penonton untuk bersama tengok satu klip video daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa. Kita sekarang ini pihak madrasah sedang membangunkan masjid dan ada disebut dalam video yang akan datang. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam program podcast kita dalam tajuk kelahiran teragung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sampai kepada sesi kedua.
seterusnya Ustaz, macam Ustaz cerita tadi, kita rasa apa? Tak tergambar rasa ujian yang dihadapi oleh Rasulullah ke apa. Kisah-kisah Rasulullah tu jadi tersentuhlah hati kita Ustaz. Tapi soalan yang nak bertanya ni, dia kata sebahagian masyarakat kita ni jadi pening sikit. Sebab ada orang kata bulan Maulud ni nak sambut Maulid Rasul ni tak boleh. Ada kata bid'ah ke apa gitulah. Jadi Rasulullah sendiri tak ada sambut pun kelahiran Rasulullah. Jadi ikut ahli sunnah wal jamaah sebenarnya bagaimana Ustaz masalah Maulid Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah hukum menyambut Maulidur Rasul. Mudah kita sebutnya secara khulasah di dalam perbincangan ulama mengenai sambutan Maulidul Rasul ini. Pertama, apakah upacara ini dibenarkan di dalam agama atau haram? Maka tidak ada nas yang menyatakan menyambut Maulidur Rasul ini haram. Tidak ada nas yang soreh menyatakan sesiapa yang menyambut Maulidur Rasul, hukum dia adalah haram, berdosa dan masuk neraka. Maka setiap benda yang tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka benda itu harus dilakukan. Selama mana tidak ada masuk di dalam kategori benda yang dilarang oleh syarak, maka benda itu harus dilakukan. Kita tidak pernah menyatakan benda itu wajib diadakan maulid ataupun sunat ke. Itu bergantung kepada hati masing-masing. Yang dituntut oleh syarak adalah menyayangi Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu menyatakan kamu sayang Allah, hendaklah kamu ikut syariat Nabi Muhammad. Ikut perbuatan Nabi Muhammad, zahir dan batin dia dan semua amalan-amalan dan syariat yang diajar oleh Nabi. Itu ayat Quran tadi menyuruh kita mengikut syariat Nabi. Kedua, ayat Al-Quran yang menyatakan wajib kita mencintai tubuh Nabi, diri Nabi. Saat ni mengikut syariat dia. Sebagai tanda sayang kita kepada Nabi, mengikut suruhan Nabi. Ayat saat ni. Fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah syariatku, suruhanku dan laranganku. Manakala ayat yang berkaitan mengenai mencintai tubuh Nabi sendiri. Nabi sendiri itu perlu dicintai. Iaitu disebut di dalam hadis Bukhari. Katanya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu jadilah hatta akuna jadilah aku, yakni diri aku. Bukan kata syariat. Hak ni hadis menunjukkan cinta kepada diri Nabi. Sehingga jadilah diri aku itu orang yang paling kamu sayang berbanding dengan selain daripada aku. Lebih daripada mak ibu, ayah kamu, anak lelaki, anak perempuan dan manusia seluruhnya. Mencintai Nabi itu adalah wajib hukumnya. Haram dan berdosa dan boleh jatuh kufur membenci seorang Nabi. Maka menyayangi Nabi pula hukum dia wajib. Menyayangi Nabi lebih daripada segalanya sunat. Menyayangi Nabi wajib. Menyayangi Nabi lebih daripada segalanya adalah dapat pahala sunat pula. Maka siapa dia yang membenci Nabi dengan apa bentuk sahaja, tidak suka upacara-upacara ataupun rasa tidak selesa ataupun rasa marah dengan orang menyayangi Nabi, orang menzahirkan kecintaan Nabi dan rasa benci dengan suasana-suasana upacara-upacara majlis mencintai Nabi, maka orang ni takut-takut boleh membawa kepada kufur. Kerana mencintai Nabi itu adalah wajib. Kita takut seseorang yang membenci majlis maulid, kita takut. Asalnya dia membenci majlis maulid, tetapi kerana terbawa-bawa sangat, hampir membenci kepada orang yang diraihkan pada majlis maulid itu. Iaitu Nabi SAW.
Maka membuat majlis maulid itu hanyalah upacara nak menzahirkan kegembiraan kita dengan wujudnya Nabi Muhammad di atas muka dunia. Maka dia hanyalah satu manifestasi penzahiran tanda kegembiraan dan kesyukuran kita kepada Allah dengan mendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berselawat pada hari itu, kita memuji, membaca qasidah-qasidah memuji Nabi, membuat jamuan makanan, bergembira, berselawat, benda-benda yang disuruh oleh syarak sebagai tanda terima kasih kepada Allah, bersyukur dengan mendapat seorang Nabi. Sebagaimana kita apabila mendapat nikmat, dapat anak, dapat rumah baru, dapat isteri, dapat kenderaan baru, sunat kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Maka nikmat yang paling besar, fa bizalika falyafrahu. Maka dengan sebab rahmat Allah yakni Nabi Muhammad, maka hendaklah kamu bergembira. Maka kita bergembira pada hari itu tidak lain tidak bukan adalah kerana perintah daripada Allah. Maka kalau orang kata saya bergembira juga dengan kelahiran Nabi, semua saya tak zahirkan, itu terpulang pada awak. Saya tidak kata maulid ni wajib, maulid ni gapo dia. Saya bergembira dengan kelahiran Nabi, saya pun bersedekah pada hari itu, saya bergembira. Nah, jadi orang ni nak menzahirkan kecintaan dia kepada seseorang, kadang-kadang dengan cara diam. Sekali pun kita nampak pelik, orang saya kepada orang dia ni pelik juga. Nah, seperti orang, misalnya dia kata dia dapat anak baru, senyap. Awak gembira? Gembira, senyap. Hai, gembira lagu mana? Zahir, tak zahir pun kegembiraan. Zahir, gembira ni dalam hati. Berbanding dengan seorang yang dapat anak baru, tetapi dia bergembira, buat jamuan, makan, panggil tu imam, panggil siapa-siapa dia, menzahirkan kegembiraan dia. Kok mana yang lebih nampak gembira? Kok dia ni ke? Kok bergembira? Maka hanya Allah Ta'ala saja yang menilai usaha kita yang ikhlas. Hanya Tuhan yang menilai hati kita. Jadi, maulid-maulid ini adalah tanda orang hati, panggil hati. Hati yang bergembira. Maka kita tak boleh memaksa orang bergembira dengan apa yang kita gembira. Kita gembira dengan Nabi. Kita tak boleh paksa orang bergembira dengan Nabi. Maka bagi orang yang tidak ada perasaan dengan Nabi, maka bagi dia tak ada masalah, tak buat pun tak apa. Bagi dia tu, itulah dia dengan Nabi, hanya sekadar tu saja. Maka sekadar tu saja dia akan perolehi dengan Nabi. Jadi tidak ada nas larang mengenai nas. Pendapat ulama hukum ada, kata bid'ah, itu tak sudut kira. Tapi nasnya tidak ada nas melarang maulid Nabi ini adalah haram. Maka wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi suruh ambil, wa ma nahakum, apa yang Nabi larang jangan jauhkan. Maka maulid ni tidak masuk dalam kategori manaha, apa yang dilarang oleh Nabi. Maka bila benda barang yang tak dilarang Nabi, benda tu harus dibuat. Nabi tak pernah buat, kaedah dia at-tarku la yufidu at-taharrum. Meninggal, Nabi tak buat satu benda tidak menunjukkan benda itu haram. Nabi tak makan nasi kerabu, Nabi tak naik kereta, Nabi tak pakai ekong, Nabi tak pakai gaji, Nabi tak jadi doktor, profesor, Nabi tak ambil PhD, Nabi ke. Tapi kita buat belakang-belakang tu, bererti benda itu harus kerana Nabi tak larang. Jangan menyempitkan syariat Nabi, bahkan gunalah kaedah yang betul. Kalau kita guna kaedah at-tarku, memberi makna haram, terlalu banyaklah benda haram. Dia kata hak tu masuk benda agama, benda dunia tak apa pula. Siapa dia pula bagi lagu tu? Pandai-pandai awak bagi benda yang dilarang ni dalam bab agama, benda dunia, benda tak larang pula. Jadi kalau kita bagi bid'ah ni ada hasanah, dolalah, dia marah. Dia pula bagi bid'ah ni ada hak benda dunia, benda akhirat, dia tak marah pula. Jadi tepuk dada, tanyalah ilmu dan hati masing-masing. Jangan ikut nafsu. Jangan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita, bimbing hati kita menuju benda yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Inilah maulid Datuk Zakariah. Terakhir Ustaz, sebelum kita rehat, ada satu lagi dia kata ada ustaz oyak Syiah, ustaz majlis maulid ni.
Jadi pok kita ni nak ikut Syiah ke mana? Kata Ahli Sunnah wal Jamaah. Gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi berdasarkan soalan kata yang memula buat maulid ni adalah Syiah. Kita royak dah. Maulid ni hanyalah tanda kasih kita kepada Nabi dan bersyukur kita kepada Allah mendapat seorang Nabi yang sangat hebat, iaitu Nabi Muhammad. Kalulah Syiah yang memulakannya, benda itu tak tepat. Bahkan sahabat-sahabat dululah yang paling bersyukur kerana mendapat Nabi SAW. Nah, maka masalah cara nak buat tanda bersyukur ini dengan cara tu terpulang kepada kita. Maka tidak menjadi masalah orang lain yang mula. Kita kalau benda tu baik, tidak salah kita ambil. Kalulah semata-mata Syiah tu kata mula, kalau gitu gak jadi Syiah kita. Sebab Syiah mula, sudah. Tak boleh minum melo, tak boleh naik kereta. Sebab mula-mula naik kereta adalah orang kafir. Semua naik kereta tu jadi kafir belaka. Semua orang ngaji universiti tu, contohnya lah, ikutlah. Ataupun ambil PhD ko, ambil goni ko, ambil pitih, guna-guna, mula-mula guna pitih ni adalah orang kafir. Maka kita jadi kafir kerana tak boleh lah kaedah lagu tu. Benda tu kita pegang ada hukum hakal dia. Kalau benda itu tidak dilarang daripada agama kita dan benda itu baik, hukum dia boleh. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengikut, kita kata kat orang kafir lah mengasaskannya. Apabila Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi Muhammad tengok orang Yahudi puasa dah. Maka Nabi Muhammad tanya sahabat dia, "Apa puasa pada 10 Muharram?" Maka katanya sahabat di Madinah, orang Yahudi Madinah beranggap kepercayaan dia, pada hari ini Allah Ta'ala selamatkan Nabi dia, Nabi Musa daripada Fir'aun. Macam-macam lah kepercayaan dia. Maka Nabi Muhammad tengok, ibadat ni diasahkan oleh Yahudi lah puasa ni. Maka Nabi Muhammad kata, "Nahnu ahakku bi Musa minhum." Kita lebih berhak memuliakan Nabi Musa berbanding mereka. Kalau nampak sebab dia molek, sebab puasa saat ni kerana nak memuliakan, bersyukur dengan keselamatan Nabi Musa, dia Nabi kita. Sepatut kita yang, tapi dia mula dulu. Tak apa. Esok, tahun depan kita puasa, dan 9 lagi kita puasa. Berarti benda yang sekalipun diasah oleh Yahudi itu, ibadat Yahudi jelas-jelas, tapi Nabi Muhammad iktiraf, Nabi Muhammad ikut dan jadi syariat kita. Jadi kalulah buat Syiah ya buat, tiba-tiba kalau kita ikut pun tak jadi Syiah gitu. Dia nak suruh ikut dia lah Wahabi. Ikut orang lain tak boleh. Gitulah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas lah tu. Jadi insya-Allah kita rehat sebentar. Sambil-sambil kita infak untuk madrasah. InsyaAllah kita sambung selepas ni dengan sesi soal jawab insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala
untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bertemu semula kita dalam program podcast kita, iaitu sesi ketiga adalah sesi soal jawab. InsyaAllah kita tanya beberapa soalan kepada Ustaz. Yang pertama, apakah kisah Rasulullah yang paling terkesan Ustaz rasa dalam hidup Ustaz? Kisah paling terkesan tahu semua. Nabi Muhammad tu apabila sebut nama Nabi Muhammad sangat memberi bekah dalam diri anak. Semua perjalanan Nabi Muhammad semenjak daripada dia dipanggil nuqtah ta'yin yang pertama lagi. Di dalam bidang ilmu pun sudah terkesan dah. Tak ada satu sudut yang tidak memberi kesan di dalam hati seorang hamba, seorang pengikut mengenai cerita seorang Nabi dia. Seorang yang begitu menidolakan Nabi, maka semua cerita memberi kesan kepada kita. Itulah perjalanan nak jawab lagu tu. Semua kisah Nabi ni orang hebat. Sehingga ke sahabat mengabadikan cerita Nabi. Nabi Muhammad ni duduk jauh pun apa hebat, duduk dekat pun apa hebat, sebelah atas pun apa hebat, duduk sebelah nyenggi pun apa hebat, duduk kanan pun apa hebat. Kita duduk jauh nampak ganas, duduk depan muka supaya hebat. Jadi Nabi Muhammad ni sahabat tak boleh nak gambarkan cerita dia kerana semua hebat belaka. Dan dia merupakan panduan bagi seorang pencinta. Tak ada lah kisah dia sangat-sangat hebat. Cerita lain tu hebat, tapi cerita Nabi Muhammad, sebut perkataan Muhammad cukup dah. Sebab tu orang sebut Muhammad saja tu pun dah cukup dah. Cerita dia banyak dah. Terlalu banyak yang memberi kesan. Sama ada kesan menaikkan semangat aku, menyebabkan kita jadi nak taubat, bersedih, bertawakal. Semua tu jadi panduan dalam hidup kita. Semua cerita-cerita Nabi itu memberi kesan. Soalan seterusnya, apakah amalan supaya dapat melihat Rasulullah SAW, dan apakah maksud dalam satu hadis cerita wailul liman lam yarani yaumal qiyamah? Masalah amalan dulu kita sebut amalan untuk mendapat bermimpi bertemu Nabi. Ulama-ulama menyebut berdasarkan pengalaman dia. Dan banyak pengalaman ni diberi ijazah kepada pengikut-pengikut dia dan orang yang suka untuk mendapat ijazah tu. Dan berhasil, alhamdulillah. Mungkinlah kerana kebersihan hati pokok dia, amalan-amalan dia, sehingga ke sampai sekarang dijadikan amalan dan sangat mujarab berkesan. Antaranya adalah baca inna a'tainakal kausar 1000 kali dan selawat ummi 1000 kali pada malam Jumaat. InsyaAllah sebelum Jumaat pada minggu depan kita dah bermimpi bertemu Nabi. Keduanya amalan 41 kali laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bermula pada malam Ahad. Minggu yang pertama setiap bulan selama 41 hari. Minggu pertama start hari Ahad, minggu pertama bulan 41 hari. Baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum 41 kali. Lepas Isya sebelum tidur. Buatlah selama 41 hari, insya-Allah Rasulullah akan hadir kali. Itu antara amalan-amalan yang dibuat oleh ulama-ulama dan sangat mujarab. Masalahnya kedua ke apa tak ingat? Ada hadis cerita wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ini adalah satu hadis yang menyatakan kepentingan Nabi. Siapa dia yang tidak melihat Nabi pada hari kiamat itu celakalah. Kerana orang yang umat yang tidak boleh melihat Nabi dia, maka bererti umat tu tidak ada penolong, tidak ada orang yang beri syafaat kepada dia. Maka kehidupan dia sangat bahaya di hari kiamat.
Antara sebab-sebab orang yang tidak boleh melihat Nabi adalah ketika orang sebut nama Nabi, kita tak berselawat kepada Nabi. Jadi setiap kali orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut lagu tu. Nabi Muhammad sebut kepada Sayyidina Aisyah, wailun, celakalah orang yang lam yarani, tidak melihatku pada hari kiamat. Maka Sayyidina Aisyah kata, macam mana kau orang tu ya Rasulullah sehingga tak boleh melihat kamu? Iaitu orang yang apabila disebut nama aku tidak berselawat kepada aku. Nabi kata akhta'at tariq, tersilap jalan. Yakni tak akan jumpa kepada syurga orang yang tidak melihat aku. Orang yang melihat aku berarti dia akan dapat nampak jalan ke syurga. Telah silaplah jalan orang yang tidak melihat aku. Akhta'at tariq. Lebih kurang lagu tu dah. Tu hadis, cerita mengenai hadis siapa dia yang tidak melihat Nabi pada hari kiamat. Satu kebimbangan yang sangat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita semua dapat melihat Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya Ustaz, soalan rare sikit ni. Selepas Rasulullah wafat, kenapa Allah Ta'ala tidak mengangkat jasad Rasulullah SAW ke langit macam Nabi Isa? Bapa nak akak apa petikanya? Masalah kenapa Rasulullah, jasad Rasulullah tidak diangkat ke langit. Apa pula kena buat cerita yang sama? Satu sutradara ataupun pengarah filem tak akan buat cerita yang sama. Biasa dia akan buat cerita berlainan kerana nak menunjukkan idea-idea dia. Maka cerita Nabi Muhammad, apa kena ikut cerita Nabi Isa pula? Dan Nabi Isa naik ke langit tak menunjukkan dia hampir lebih daripada Nabi Muhammad duduk di bumi ni. Sebagaimana kita kata Wahabi lah beriktikad kan. Semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Berarti Nabi Muhammad duduk di bumi ni jauh sikit lah. Nabi Isa ni dekat sikit. Itu ajaran sesat lah tu. Jadi tak penting jasad di bumi ke, jasad di langit ke. Yang penting hubungan dia, kedudukan dia, makam di sisi Tuhan. Bahkan kerana Nabi Muhammad duduk di bumi, maka tempat yang kawasan Nabi Muhammad, makam Nabi Muhammad tu seafdal tempat di dunia. Dunia di langit kau apa dia lebih daripada segala-galanya. Hatta ulama kata ni dah, lebih mulia daripada arasy Allah Taala lagi kubur Nabi. Bumi pasir, ya. Lebih mulia daripada arah, ya. Kerana apa? Kerana kedudukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika Malaikat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ni bangsa turabi, pasir tanah. Malaikat Jibril nurani, cahaya. Tetapi pada malam tu pasir lebih mengatasi cahaya. Jibril tak boleh pergi, Nabi Muhammad boleh pergi pada tempat yang Jibril tak boleh pergi. Adakah semata-mata kita nampak benda tu jadi mulia? Tak. Kedudukan dia di sisi Tuhan sebenarnya. Tu makom dipanggil. Jadi tak perlu pelik lah. Keistimewaan cerita Tuhan tu, takdir Tuhan tu memang molek dah. Wallahu a'lam. Seterusnya dia rekah ya. Minta perkenalkan Allah, ramai orang tak kenal. Minta perkenalkan Allah. La ilaha illallah. Banyak ke belajar mengenai Allah Ta'ala. Banyak ke baca, banyak ke menyebut mengenai kehebatan Allah Ta'ala. Supaya kehebatan itu masuk di dalam hati kita. Bacalah cerita-cerita, perkataan orang, dengarlah perkataan sesiapa pun yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Tetapi cerita-cerita yang menunjukkan kebesaran manusia tak usah dengar. Sekalipun dia daripada ahli agama, tapi menunjukkan kehebatan dia, tak payahlah. Dengar kehebatan Allah Ta'ala. Sekalipun manusia jahil, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Khuzil maqali walau kana min bagali. Ambil perkataan sekalipun daripada tukar sayur. Tengok kepada perkataan, jangan tengok kepada orang yang berkata-kata. Jadi lagu itulah sentiasa mengingati kehebatan Tuhan, maka kita akan rasa kebesaran Tuhan. Tak bolehlah kalau hidup kita tak pernah dengar kehebatan Tuhan, tiba-tiba nak hadir dalam hati kita kebesaran Allah, kehebatan pencipta kita. Sedangkan kalau kita perhati di tubuh kita pun kita rasa dah kita dikawal oleh sesuatu. Kita nak makan kadang-kadang tak boleh, kita nak minum kadang-kadang tak boleh, kita nak tidur kadang-kadang tak boleh. Berarti kita sudah dikuasai, diri kita dikuasai, langit bumi sentuh. Maka sentiasa berbicara mengenai kehebatan Allah, insya-Allah.
Banyak ke sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimah tu meresap di dalam hati kita. Masih soalan seterusnya, Ustaz nak tanya, kalau imam baca Fatihah salah, faham semaya makmum? Tok Imam Fatihah baca salah. Ya salah ni ada banyak peringkat dah. Di dalam ulama-ulama fiqh dalam mazhab kita kata kalau lah kesalahan itu kesalahan ringan, lahan khafi dipanggil, maka masih lagi sah jadi imam. Manakala lahan jali merubah ke huruf, merubah ke sifat huruf yang jelas, mengubah baris dan mengubah ke benda-benda yang menyebabkan salah makna, maka hukum dia tidak sah Fatihah dan batal semayang makmum pun ikut orang yang batal lagu tu. Begitulah. Masih soalan seterusnya, kenapa Wahabi tak boleh terima perkara ini, iaitu Rasulullah, kelahiran Rasulullah, kelahiran teragung? Kenapa Wahabi tak boleh terima? Kena tanya dia, jangan tanya saya. Saya terima. Kita ahli sunnah wal jamaah terima. Manakala Wahabi tak terima tu, tanya diri dia. Apakah kesalahan? Adakah masih tak sempurna lagi kau Nabi di mata dia? Adakah tak hebat lagi kau berdasarkan cerita-cerita dan sirah-sirah kita baca? Masih tak hebat lagi kau dok Nabi Muhammad? Masih nampak hebat PhD lagi kau? Masih nampak hebat diri dia lagi kau? Masih nampak hebat kepintaran dia lagi kau? Masih nampak hebat pitih dan harta dan pangkat kita lagi kau? Adakah tak nampak lagi kau kehebatan Nabi Muhammad sehingga ke Tuhan dah macam-macam dah tunjuk? Sehingga ke zaman Nabi Muhammad sendiri ada orang masih tak mengaku kehebatan Nabi Muhammad. Malam Isra' Mi'raj Allah Ta'ala tunjuk dah macam-macam kehebatan Nabi. Tapi masih ada lagi orang meragui dia, bahkan ketawa dan tidak mengakui pun kehebatan Nabi. Sebab tu maulid dan kebesaran hari kelahiran agung Nabi ini adalah perbahasan hati. Orang yang hati dia tidak nampak kehebatan Nabi, dia tak boleh sambut, dia tak boleh buat-buat. Sebab benda ini berkaitan dengan amalan hati. Orang tak boleh berpura-pura mencintai seseorang. Orang tak boleh berpura-pura nak mengagungkan seseorang. Orang tak boleh berpura-pura nak mendewa-dewakan, nak menyatakan kehebatan seseorang, kecuali benda itu mari daripada hati. Maka tanyalah Wahabi itu sendiri, adakah Rasulullah masih tak hebat di hati kamu? Kalau dia kata lagu tu Rasulullah tak hebat di hati dia, mudah kita nak sebut hukum dia ke apa dia. Orang yang melihat Rasulullah tak hebat, dia lebih hebat daripada Nabi. Melihat harta lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Daripada PhD lebih hebat pada Nabi Muhammad. Okey, nilai sendirilah hukum dia. Hanya Allah Ta'ala yang menilai, ulama lebih mengetahui. Itulah. Terima kasih, Ustaz. Seterusnya, Tuan Guru, apa maksud awalin dan akhirin dalam selawat? Allahumma salli ala Muhammadin fil awalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Maksud awalin ini orang-orang dulu. Awalin wal akhirin, orang yang selepas daripada ni. Yakni ya Allah Tuhanku selawatlah kepada Nabi Muhammad ketika di awal-awal lagi. Ketika bersama dengan keadaan ketika awal-awal lagi lah. Permulaan pun kita selawat kepada Nabi, ketika waktu akhir pun, sehingga kepada bila-bila waktu pun kita berselawat kepada Nabi keadaan dia fil awalin wa fil akhirin. Orang-orang lepas daripada Nabi Muhammad tak boleh menandingi kehebatan Nabi Muhammad. Orang sebelum Nabi Muhammad pun tak boleh menandingi kehebatan Nabi Muhammad. Maka kehebatan selawat hanya Nabi Muhammad di awal, di tengah dan di akhir. Terima kasih, Ustaz. Seterusnya, Assalamualaikum Tuan Guru tercinta dan dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tuan Guru, tolong ijazahkan amalan untuk akhir zaman ni tapi hak pendek-pendek. Amalan akhir zaman hak pendek-pendek adalah baca surah Kahfi 3 ayat yang pertama. Ayat 1 sampai ayat 3. Bacalah untuk semaya Isya, baca 3 ayat surah Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi. Baca sampai ayat ketiga sahaja. Kerana ada riwayat kata siapa dia yang baca 3 ayat surah Kahfi, maka terselamat daripada dajjal. Banyak ke baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, banyak ke sebut la ilaha illallah, banyak ke berselawat dan istighfar untuk diri dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan akhir zamannya. Terima kasih, Ustaz. Seterusnya, Ustaz, saya ada tengok video di TikTok Pok Wahabi membanding-bandingkan bacaan Habib Omar dengan qari hak suhu-suhu. Apa pandangan Ustaz? Soalan ni banding-banding ni.
Maka masalah perbandingan semaya dan baca Al-Quran ni Nabi ada sebut satu hadis. Dengarlah hadis ni baik-baik. Hadis Nabi sebut betul berlaku pada puak kita. Nabi kata akan timbul satu golongan orang muda. Orang ni dia membandingkan sembahyang dia dan Quran dia dengan puak-puak ni. Dia kata semaya saya lebih khusyuk, lebih nampak tamak ninah, lebih nampak hebat. Puak-puak dia semaya dengan mana? Dan Quran saya lebih hebat daripada puak-puak sahabat. Tengok. Zaman sahabat lagi. Puak-puak Khawarij ni sudah membandingkan semaya dia. Semaya puak dia hebat ni, puak Khawarij ni. Bukan tak semaya ni. Dia banding. Sahabat tu dia boleh kata semaya saya lebih bisa pada semaya sahabat. Quran dia, Masya Allah rajin baca Quran. Itai dai-dai ni baca Quran. Maka dia banding. Sahabat baca Quran, dia kata dia lebih bisa lagi baca Quran. Hatta Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas kata, mu lebih faham Quran banding aku. Aku daripada Nabi dengar direct apa berlaku. Mu lebih faham. Maka Nabi kata ada golongan akan membandingkan sembahyang dia dan Quran dia dengan puak kamu. Dan ni jadi. Siapa dia kumpulan tu? Sekalipun dia tak sebut nama Wahabi, tapi Wahabi yang membanding sembahyang dia lebih hebat daripada sembahyang Ahli Sunnah wal Jamaah. Quran dia lebih hebat daripada Quran Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka mudah amat sebut. Tu ya jawapan dia, pandai-pandai sendiri. Tepuk dada, tanyalah imam. Pandai-pandai nak banding semaya, memang hak tu lah kerja dia daripada dulu sampai sekarang. Banding semaya, banding Quran, banding gapo, tu kerja dia. Tapi Nabi kata orang ni imam dia sudah keluar sebagaimana anak panah keluar daripada busur anak panah. Tu jawapan daripada Nabi. Pandai-pandailah. Mudah-mudahan faham tu. Insya-Allah. Soalan seterusnya Ustaz. Bolehkah Ustaz kongsi ilmu untuk dapat bersama Rasulullah SAW dan dapat melihat Allah Ta'ala di syurga setiap hari? Kenapa? Dia kata bolehkah Ustaz kongsi ilmu untuk dapat bersama Rasulullah untuk melihat Allah Ta'ala di syurga setiap hari? Oh, payah kita tak tahu. Amboh ni rezeki lah. Kalau boleh tengok Tuhan pun Alhamdulillah dah. Boleh tengok tiap-tiap hari, tiap-tiap detik. Sudah tak tahulah. Maka orang yang boleh melihat Allah Ta'ala setiap masa adalah Nabi kita. Maka semakin rapat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, zahir kita serupa dengan Nabi Muhammad, batin kita serupa dengan Nabi Muhammad, maka kita akan memperolehi apa yang Nabi Muhammad perolehi. Nak sama tentu tak boleh, tapi nak sama. Semakin rapat kita dengan Nabi Muhammad, semakin banyak boleh tengok Tuhan pada hari kiamat. Buatlah apa saja. Ibadat zahir biar sama, ibadat batin biar sama, keadaan ahwal kita pun biar sama dengan Nabi Muhammad. Insya-Allah kita akan boleh banyak melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Amin. Terima kasih Ustaz. Seterusnya, siapakah ahli kisah dan kenapa dinamakan ahli kisah? Ahlul kisah. Ahlul kisah maknanya orang-orang yang di bawah selendang Nabi. Kisah ni kisah. Ni kisah ni. Ni panggil kisah. Rida ataupun selendang Nabi. Satu hari Rasulullah panggil Hasan, Husin, cucu dia. Hasan, Husin, anak tina dia. Sayyidina Fatimah. Mari. Menantu kesayangan dia dan sepupu dia Ali. Mari. Maka Rasulullah ambil kain ni. Kain. Ada riwayat kata kain tu berwarna hitam. Kisah ni Syah berwarna hitam belah. Maka Rasulullah pun selimut 5 orang. Nabi, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dengan Husin. Zuriat Sayyidina Ali ni ramai. Ahlul Bait ni ramai. Tetapi hak ni dapat khas. Dari Ahlul Bait dipanggil Ahlul Kisah. Ahlul Kisah ni orang yang khas dapat pengiktirafan yang begitu hebat. Rasulullah balik. Rasulullah kata inilah Ahlul Baiti, ahli keluargaku. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, wa yuzhibkumul rijsa ahlal baiti. Kami akan hilangkan segala najis kekotoran daripada ahli keluarga. Maka Nabi Muhammad kata, ya Allah ya Tuhanku, haza ahlul baiti. Nabi Muhammad pun selimut dengan kain ridak dia. Maka 4 orang ni dipanggil ahlul kisah. Kalau di dalam sadah alawiyin kau apa dia tak saik, kalau sebut ahlul kisah 4 orang ni saja. Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Ni ahlul kisah. Ahlul kisah. Kalau dia sebut ahlul kisah, kenapa hebat orang ni? Dia ada cerita khas. Ada riwayat kata isteri Nabi nak lain nak masuk. Nabi kata, tak boleh masuk. Hak ni khas.
Ada riwayat kata Jibril pun nak masuk bawah kain tu masuk doa. Dah Nabi kata dah. Ni khoh untuk keluarga aku. Tu maksud cerita ahlul kisah. Terima kasih Ustaz. Seterusnya ada hak tanya kata adakah anak OKU tu sebagai balasan kepada ibu bapa? Tak boleh kita kata keburukan yang kita terima adalah balasan, tak boleh juga. Kita mana tahu kadang-kadang kita nak ayatkan dalam keburukan tu ada kebaikan dia. Dalam kebaikan tu ada keburukan dia. Kadang-kadang dengan sebab boleh anak lagu tu mungkin untuk memberi kebaikan kepada kita ataupun nak beri pahala kepada kita. Jadi setiap benda yang berlaku pada diri kita, baik atau buruk, kita yang buat benda tu. Kalau kita nak buat benda tu jadi buruk, kita akan buat keadaan buruk. Contohnya kita boleh satu anak lah yang OKU. Kita tidak bersabar, kita tak gapo, maka benda tu betul-betul jadi dosa. Benda tu jadi bala kepada kita. Tapi kalau kita bersabar, kita gapo, benda tu jadi pahala pula kepada kita. Maka kita yang menentukan benda yang berlaku di hadapan kita, adakah dia jadi pahala ataupun jadi dosa, benda tu jadi nikmat ataupun jadi bala. Kadang-kadang benda nikmat duduk dalam kekayaan jadi bala juga. Jadi lupa Allah jadi gapo. Kadang-kadang duduk dalam kemiskinan jadi bala juga. Jadi lupa Allah, jadi duk cari kepada dunia. Kadang-kadang kekayaan menyebabkan kita ingat Allah juga. Jadi boleh tolong kebaikan, boleh buat macam-macam kebajikan, nak infak, nak gapo. Kadang-kadang kebajikan pula jadi bala pula dengan Tuhan. Jadi kita yang menentukan benda tu jadi baik ataupun jadi buruk. Tak boleh kita kata hak ni bala. Kalau kita kata bala, mungkin kita yang menentukan benda tu jadi bala. Tapi kalau benda tu insya-Allah, benda tu untuk menambahkan pahala kepada seseorang tu. Sebab Nabi-Nabi pun anak dia ada tak dengar kata, isteri dia pun ada tak dengar kata. Nabi Allah Nuh alaihi salam, isteri dia tak dengar kata dia. Anak dia engkar kepada dia. Lepas tu kita nak kata mana? Dosa Nabi Allah Nuh. Bala ke? Kau apa dia? Dak, itu semua ujian kepada Nabi-Nabi untuk menambahkan lagi pahala kepada dia. Jadi positive thinking, fikir hak benda-benda molek, husnuzan dengan Tuhan, anggaplah benda itu adalah kebaikan Tuhan nak bagi kita. Jangan anggap benda tu bala dan sebagainya. Seterusnya, apakah hukum kepada isteri yang taat kepada perintah suami yang dayus kerana terpaksa dan tak mampu nak lawan suami? Contohnya suami suruh keluar rumah tanpa pakai tudung. Sebelum kahwin nampak baik, lepas kahwin baru tahu perangai sebenar suami. Tak boleh kaedah dia. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebagai jenis ketaatan kepada mana-mana makhluk. Sama ada makhluk tu ibu kita, ayah kita, guru kita, suami kita, siapa dia ke, pemimpin kita ke, tapi dia ajar kita lawan Allah Ta'ala, maka tak boleh taat. Maka kita tak boleh taat kepada dia. Untuk maksiat tu, pada perbuatan lain kena taat. Kita, mak kita ajar suruh buat maksiat, jangan taat kepada dia, tapi kita tetap kecek baik dengan dia. Tetap kita layan sebagai ibu. Tapi bab tu kita tak boleh taat. Begitu juga suami. Dia suruh tu, tak boleh taat. Tapi kita tetap masuk ke dia, makan ke dia. Hak tepat, hak tak ada maksiat, taat. Maksiat baru tak boleh taat. Usahalah kena sabarlah sikitnya. Kalaulah benda itu mengganggu siapa agama kita, jumpa dengan Tok Qadi, tanya masalah kita lagu mana. Saya rasa saya duduk dengan dia, agama saya semakin rosak, semakin bahaya. Saya rasa tak perlu dah saya duduk lagu ni. Lebih baik saya duduk sorang. Misal contohnya, kita tanya Tok Qadi akan buat penyelesaian lah. Mudah. Terima kasih Ustaz. Seterusnya, nak tanya dalam Quran Allah Ta'ala kata Allah kira amalan kita walaupun sebesar zarah baik atau jahat. Tapi ada ustaz kata orang tak semaya penuh maka amalan dia tak dikira. Kenapa tu Ustaz? Masalahnya khilaf ulama lah. Ada benda-benda yang apabila kita buat, maka kerana dosa dia terlalu besar, Tuhan tak kira amalan lain. Seperti dosa besar. Maka apabila dosa besar tu, dia kau habis. Ada dosa-dosa, dia memakai amalan-amalan kebaikan kita. Ada dosa, jenis memakai kebaikan kita. Antaranya hasad dengki. Kita berhasad dengki seminggu, maka amalan kita seminggu semua dibakar oleh dosa hasad dengki.
Maka kalau kita tak semaya ke apa, ada dosa tu dia bukan diri dia saja berdosa. Dia makan pahala-pahala kita. Maka sangatlah bahaya bagi amalan-amalan lagu tu. Jadi betul juga Tuhan kira semua amalan kita. Ya, tapi kira menurut Tuhan lah. Ada sipir Tuhan kira semua. Betul kebaikan dia. Tapi ada dosa Tuhan sebut juga. Kata dia akan memakai pahala. Okey, support. Jadi kira Tuhan lebih tepat lah. Kau sudut bimbang lah. Malaikat pandai lah. Kira dia tu. Kira dia. Tujuan kita jangan buat benda-benda yang menyebabkan kita rasa sangat rugi di hari akhirat. Contohnya, maksiat-maksiat yang memakai pahala-pahala seperti mengupak ke, fitnah orang ke, gapo dia ke, ataupun menyakiti hati orang ke. Maka maksiat-maksiat lagu tu sangat merugikan. Di samping dia tu dosa, dia makan pahala kita. Berhati-hati dah. Seterusnya Ustaz nak tanya, betul ke ruh orang Muslim hak beriman akan duduk kubur malam Jumaat sampai 1 pagi? Itu disebut di dalam, tak silap amo, Imam Suyuti sebut di dalam kitab dia Syarhus Sudur fi Halil Mauta wal Kubur. Ada hadis Nabi sebut ruh itu akan berada di kubur pada hari Jumaat. Bermula daripada petang Khamis lagi. Start Zuhur hari Khamis, masuk kepada malam Jumaat, hari Jumaat sehingga ke pagi Sabtu sebelum Zuhur hari Sabtu. 3 hari. Petang Khamis, malam Jumaat, hari Jumaat dan hari Sabtu sampai Zuhur. Tu ruh tu duduk di kubur. Dalam hadis tu sebut lagu tu. Dalam hadis sebut, siapa dia yang ziarah kubur pada hari Jumaat, ada kata hari Khamis, Jumaat Sabtu, maka tuan kubur tu tahu, sedar kehadiran kita. Dia dengar kita kecek, kita jalan, kita gapo, kita mari cabut rupuk, gapo dia, kita tak, orang dalam kubur tu tahu. Jadi waktu itulah molek ziarah kepada kubur. Dah hadis sebut dah, bukan pendapat, hadis. Ustaz, kita ada dalam 3 soalan lagi Ustaz. Dah. Dalam Quran Allah Taala cerita lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya kan tu Ustaz, kita tak akan sampai ke tahap tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat makom kebaikan yang benar-benar baik. Orang yang benar-benar baik adalah orang yang mensedekahkan barang yang ia sayang. Kalau orang mensedekahkan barang yang dia tak sayang, mungkin orang kata baik tapi tak sampai peringkat kebaikan yang benar. Lan tanalul birra, tidak akan mendapat darjah kebaikan yang betul-betul baik. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sayang. Kerana apa? Kerana orang mukmin lebih menyayangi Allah berbanding harta dia. Maka kalau benda ini di antara menjadi milik kita ataupun milik Allah, maka orang mukmin akan serah kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia merasai Allah itu lebih daripada segala-gala. Allah tak perlu kepada harta kita. Tapi kita serahlah harta kita kepada Allah dengan macam-macam cara. Bersedekah ke, berwakaf ke, apa dia. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memaksa seseorang itu bersedekah di luar daripada kemampuan dia. Ulama menyatakan dalam kitab fiqh makruh kita bersedekah dengan harta sehingga kita menjadi susah pula. Kita sedekah sehingga kita terpaksa berhutang apa dia, makruh buat kerja lagu tu. Tapi bersedekah ni jadi haram kalau kita bersedekah sehingga tak boleh beri nafkah wajib, sehingga tak boleh beri benda wajib, nafkah wajib kau apa dia bayaran hutang wajib kau, kita sedekah maka jadi haram pula. Kalau kita sedekah sehingga kita tak boleh makan, mendorakkan diri kita, terpaksa butuh, hak tu jadi makruh. Tetapi ada satu mazhab dipanggil mazhab Sayyidina Abu Bakar. Dalam kitab fiqh kata kecuali mazhab Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia sedekah semua harta dia kepada Nabi. Apabila Nabi tanya, Allah dengan Rasul saya tinggal. Cukup dah, keluarga saya sebut Allah Rasul. Tak apa. Cukup, saya tinggal dah rumah saya sebut Allah Rasul. Maka isteri dia tak ada masalah, anak-anak dia tak ada masalah. Keluarga Sayyidina Abu Bakar keistimewaan dia semua Islam berlaku. Anak tino dia, anak jatah dia, ayah dia, semua tu keistimewaan. Berbeza dengan sahabat-sahabat lain. Maka apabila bersedekah semua sanggup berlaku. Okey, apabila sanggup tak jadi makruh. Ulama kata makruh haram kalau ada keluarga ataupun isteri, sedekah siapa nafkah tak beri saya mengamuk tak boleh.
Tapi kalau tak win nafkah pun Allah habis sedekah kerana Allah deh. Tak apalah habis sedekah belaka lah weh. Biar kita makan pasir lah, tak apa suka belaka. Okey beres, tak ada masalah apa. Tu bab infaknya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Seterusnya, Tuan Guru, saya nak sangat bantuan nasihat daripada Tuan Guru. Saya selalu didatangi bisikal serta kadang-kadang siapa bisikal suruh mensyirikkan Tuhan. Dulu saya memang selalu tinggal solat. Saya nak berubah Tuan Guru, tapi bila time nak berubah ni gangguan banyak. Minta nasihat Tuan Guru, terima kasih. Gini, masalah kita apabila nak berubah, kita rasa ada gangguan. Sebenarnya sebelum kita berubah tu gangguan banyak dah. Cuma kita tak terasa. Cuma apabila kita mula nak jadi baik, kita terasa dah kejahatan tu. Oh, jahat. Dulu kita rasa tak jahat. Maka kejahatan yang kita buat dulu dengan tanpa sedar. Balik sana macam-macam dah kita buat ke kalau. Tapi kita apabila kita nak jadi baik, mula kita rasa dah, hok ni. Maka kita mula mengesai kejahatan. Oh, makin kuat kejahatan. Dulu buat jahat juga. Cuma dulu tak terasa. Sekarang mula rasa. Ni berarti petanda baik. Mula kita rasa dah, oh ni jahat. Oh ni, mari semacam. Padahal dia hari dulu buat juga benda-benda lagu tu pun. Bukan kata apabila kita tak semaya, tak ada bisikan bak syirik. Apabila nak jadi baik, jadi syirik tak. Dulu tak cara langsung tu, berat lagi. Supaya lah apabila dia sakit, dia tak rasa gapo. Tapi apabila dia nak sihat tu, dia rasa, apabila rasa, mula dia rasa dah mani. Dia rasa masing, dia rasa gapo apabila dia start mula nak sihat. Jadi kita takut bisikal lagu tu duk main sore tak jadi. Saya bimbang tapi duk sore. Cari usaha, hadir majlis-majlis ilmu. Banyak sebut la ilaha illallah, banyak baca kuliah, banyak gapo dia berselawat ke Nabi. Hadir majlis-majlis Maulid ni dekat-dekat nak masuk bulan Maulid ni. Hadir majlis Maulid. Dengar selawat ke Nabi biar masuk dalam hati, cabut habis waswah tu. Insya-Allah lah. InsyaAllah. Soalan kedua terakhir. Benarkah jika kita sebagai isteri buat ibadah-ibadah wajib, jaga hak-hak Allah dengan Rasul, kita boleh masuk syurga dari mana-mana pintu? Walaupun tak buat benda-benda sunat, adakah Allah redha? Yalah dah lah. Masalah kita dalam hadis Nabi kata siapa dia isteri dia, suami jangan. Nikah untuk orang tena. Orang tena ni siapa dia yang buat benda wajib, semaya wajib, puasa wajib. Dan dia taat kepada keluarga dia, taat kepada suami dia, jaga harta suami dia, rumah dia, keluarga dia, anak-anak. Maka dia boleh pilih surga hak mana dia. Maka Tuhan reda ke buat lagu tu? Tuhan suruh buat lagu tu. Maka apa tanya Tuhan reda lagi? Tuhan suruh awak taat kepada suami. Tak apa kau tak semai sunat. Tuhan kata mu taat kepada suamimu. Kalau kita buat benda sunat menyebabkan kita tinggal ketaatan kepada suami, hak tu Tuhan tak reda. Sebab tu agama keredaan Tuhan menurut Tuhan. Sekali berkata, tak apa kau hamba tak semaya sunat, tahajud tak aja. Duduk layan tok lelaki semacam. Dak Tuhan suruh. Melayan suami itu adalah wajib. Ni perintah dari Tuhan. Semaya benda sunat. Kalau kita tinggal benda wajib, buat benda sunat, tak boleh reda Tuhan. Maka Tuhan kata keredaan aku pada tu saja. Tak sudah tambahlah pandai-pandai nak takut ia tambah tahajud sikit kau baca Quran. Dah. Tak baca Quran pun tak apa, tak dosa. Tak penting kita buat benda wajib ikut perintah Tuhan. Maka di situlah redha Allah. Jangan bimbang. Buat lagu tu Tuhan redha. Luar daripada cara ni baru Tuhan tak redha. Sekalipun dengan rupa agama, jiwa benda sunat menyebabkan tinggal benda wajib, waktu pula Tuhan tak redha. Terima kasih Ustaz. Soalan terakhir kita pada malam ni. Assalamualaikum Ustaz yang saya sayangi lagi rindui. Mohon Ustaz cerita sikit tentang Habib Ali Al-Jufri yang akan datang ke Malaysia bulan 10. Tuduh. Ambo ni Habib Ali Al-Jufri ni ambo ni kata gua ni berapa kali saja bertemu dengan dia. Tak banyak kali bertemu sebab dia tak duduk di Yaman, dia duduk di luar ni, Abu Dhabi dulu. Duduk di Mekah, duduk di Mesir. Maka jarang sangat majlis-majlis berjumpa dengan dia. Dia antara anak murid lama lah, Sidi Habib Omar. Dia dulu belajar dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf di Jeddah. Lepas pada tu dia belajar dengan Habib Omar. Tu antara anak murid lama Habib Omar yang sangat mengkagumi guru dia. Habib Ali ni tak ada lah.
sangat mengkagumi guru dia Habib Omar. Cerita panjang tu Ahmad tak boleh nak royak lah. Cuma dia Masya Allah menjadi pendakwah yang masyhur. Sekarang dia rasa duduk di Mesir sekarang. Biasalah apabila orang jadi masyhur, jadi popular, maka orang hasut, orang deki tu memang ramai. Orang duk kata ke dia macam-macam. Syirik lah, mubtadi' lah, capali'ung lah apa dia. Tapi orang ikhlas dengan Tuhan ni dia tidak memandai kepada benda lagu tu. Kita nampak keikhlasan dia, kesungguhan dia, fokus hidup dia untuk Allah dengan Nabi Muhammad, maka tak ada orang boleh menghentikan dakwah dia. Lidah-lidah pendengki tu tak seduk kira lah. Kadang-kadang katanya dalam syair kata kayu gaharu itu tidak akan berbau wangi kecuali apabila dibakar. Maka seorang ulama yang ikhlas, seorang wali yang ikhlas tidak akan naik namanya kecuali diuji oleh ulama juga kadang-kadang. Kalau orang kampung mungkin tak ada orang suruh, ulama juga kata ke dia, barulah ulama tu naik. Kalau wali gak dia diuji dengan wali juga lawan dia, barulah. Tu baru. Kalau orang kampung uji tak jadi mana. Ni sama-sama ulama. Ulama kata ke dia. Tu baru nak uji ke dia. Jadi lagu itulah nama dia sangat harum, sangat masyhur di sisi manusia lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Berakhirlah siri podcast episod pada kali ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Muhammad. Sebagaimana Al-Fadhil Ustaz cerita tadi, kita tidak akan sampai kepada kebaikan yang sebenar sehingga kita menginfakkan harta ataupun apa yang kita saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan rezeki kita semua dan para penonton yang bersama infak untuk pembangunan Madrasah Riba Al-Mustafa. Akhir sekali kami ucapkan jutaan terima kasih atas sokongan semua. InsyaAllah kita jumpa pada episod akan datang. Sama-sama kita doakan kebaikan untuk semua. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Riba Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Riba Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.